So hari ini saya akan introduce satu konsep yang kita panggil sebagai position vector. Okay. So konsep position vector ni dia very simple, tapi kita akan pakai banyak kali. Dan ini sebenarnya straightforward, tapi you kena understand dululah dia punya macam mana dia punya basic je lah. Kita akan start dengan Cartesian coordinates sebagai contoh. So kita ada Cartesian coordinates macam ni, dan kita mula kita kecilkan sikit lah. Okay. Cartesian coordinates ni kita ada X dan Y. Okay, X and Y. Okay. So sinilah origin kita. So dekat origin ni kita punya koordinat lah 0, 0. So let's say sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebab ni position kita unit dia lah meter. Ini unit dia lah meter. Sama juga 1, 2, 3, 4. Okay. Ini sebagai contoh. Dan katalah objek kita berada di sini. Objek kita berada dekat sini. Sini objek kita berada di sini. So katalah di atas ni kita ada satu belah macam ni lah. Inilah position dia. Dan position ni kita tahu daripada koordinat kita ni, kita akan dapat position dia sebagai 5, 3. Ini koordinat dia menggunakan Cartesian system. Okey, setakat ni boleh faham Semua orang dah familiar dengan Cartesian system, boleh? Kalau boleh bagi thumbs up. Okay, so kita boleh represent position ini dengan menggunakan vektor. Macam mana? Kalau kita boleh lukis satu line daripada permulaan vektor ni. Okay, snap sekejap macam mana saya unsnap dia. Sekejap Okay, sekejap. Susah kalau dia step macam ni. Sekejap Okay, sinilah. Okay, so sekali lagi, kita lukis satu garis ni. Garis ni mewakili vektor lah. Macam biasa, vektor ni dia akan ada kita punya starting point. Ni arrow starting point, kalau kita lukis besar sikit, dia akan jadi macam ni lah. Macam tu. Arrow yang daripada sini ke sini, inilah direction dia. So, kalau kita lukis line ni, kita lukis line dia punya vektor, dan kita namakan position vektor ni sebagai R. Nampak ni, kita lihat R dan juga dia ada arrow kecil ni. Sebab ini adalah vektor. Okay. So, sekali lagi, macam kita dah buat itu, R ni, position vektor bagi objek ni, akan menunjukkan komponen X dia pada direction I, dan juga komponen Y dia pada direction J. Dan komponen X dari kat sini ialah 5I tambah 3J. So, inilah vektor R. Okay. So, inilah cara kita tulis position objek ni menggunakan
position vector. Okey. Boleh faham tak? Kalau faham, bagi thumbs up sikit. Ada persoalan? Okey, 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 okey. Okey, sir. Okey, so contohnya, okey, katalah kita ada dua position, satu position R. Kalau kita ada dua position berbeza, so kita kena namakanlah kita punya vektor ni. So kita namakan, kita nama vektor kita R1. So dekat sini dia akan jadi R1, X1, Y1. So inilah R1. Dan katalah kita ada position lain pula. Position lain kita dekat sini. Dekat sini. Katalah dekat sini. Dekat sini kita tukar tempat yang ni sikitlah. Dekat sini lah. Dekat sini. Dekat sini. Dekat sini Okay, so kita ada objek lain dekat sini lah. Contohnya. So kita nak tunjukkan objek ni dekat sini. So, dekat sini objek ni akan ada koordinat ni dia ialah 3, 4. 3, 4. So untuk yang ni pula, ini ialah vektor yang berbeza. So ini kita namakan dia vektor 2, R2. So vektor R2 pula akan ada X2 dalam position I tambah Y2 dalam position J. Okey. Dan ini akan dapat nilai dia 3I tambah 4J. Okey. So inilah 3I tambah 4J. So ini mewakili position R2. Nampak? Dekat sini penting kita faham konsep ini, konsep tulisan kecil ni yang kita panggil subscript ni. Sebab subscript ni mewakili sesuatu yang khusus kepada tempat tu. Macam orang ada nama kan? Semua orang nama dia lain. Ahmad ada, lepas tu ada Siti ada, macam-macam ada nama lah kan? Dan setiap orang ni lain. Kadang-kadang ada orang nama sama pun tapi orang yang berbeza. Jadi ini semua kata nama lah. Kita ada khusus. Tengok dalam kita punya grup ni pun kan ada Eng Shuliang, ada Farah Dania, kemudian ada Ahnaf Imran. Okay? Semua orang ni orang yang berbeza dan semua orang ni diberi nama yang berbeza. Kadang-kadang ada orang yang nama dia sama pun ID dia berbeza. Bin atau binti dia berbeza. So semua itu mengkhususkan nama tu hanya pada satu individu. So vektor ni pun sama. Kita gunakan subscript ni untuk khususkan kepada R1 ataupun R2. Okay? So pentingnya awak faham konsep subscript ni. Walaupun nampak macam remeh-temeh, tapi benda ni ada ramai yang tak ambil, tak nak tulis elok lah. Contohnya kalau R macam ni kan, awak tulis R1. 1 ni bukan kecil tapi besar. Okay, ini tak sama. Ini tidak sama dengan R1. Ini maksud dia lain daripada yang ini. So tak boleh lah. Ini cincai ataupun membuat orang confused. So, tak boleh tulis macam ni. Okay. So inilah info berkenaan dengan position vector. Okay, setakat ni boleh faham? Kalau boleh faham, bagi thumbs up sikit. Okay. So, kalau dah faham tentang konsep position vector ni, hari ni kita akan mulakan dengan kinematics of a particle. Okay, so subjek ni, kita berada di bawah payung mekanik. Payung mekanik ni ialah motion of bodies, state of rest
or motion of bodies, maknanya body ni berada pada state of rest atau bergerak. Subjected to the action of forces. Maknanya bila ada banyak daya yang bertindak ke atas satu objek, dia akan bergerak ataupun stay at rest. So ini ialah bawah subject mechanics. Dalam subject mechanics ni kita akan ada statics, iaitu subjek di mana forces are the equilibrium of a body that is either at rest atau moves with constant velocity. Ini statics. Kita berada bawah subjek dynamics bila dia ada accelerated motion of a body. Okay. So bila kita ada acceleration di dalam motion suatu objek. Dan bawah ni kita akan ada kinematics dan juga kinetics. Okay. Kinematics ni kita akan memula dengan kinematics. So kinematics ni dia ialah geometric aspects of the motion only. Maksudnya apa? Kita tidak analyze forces yang bertindak ke atas suatu objek. Okay, so we study motion without taking into account the forces that cause it. Maksudnya setiap objek dalam dunia ni akan bergerak dan pergerakan tu akan mesti disebabkan oleh daya, force. Tetapi dalam kinematics, satu cabang dynamics yang kita panggil kinematics ni, kita boleh membuat analysis of motion objek tersebut tanpa kita consider daya dia. Daya tu wujud, cuma kita tak perlu analyze daya tu untuk tahu tentang pergerakan objek tu. So inilah subjek yang kita namakan kinematics. Okay, sebagai contoh, okay, ini sebab kita dah selesai yang ni, tak apa, saya datang balik kepada yang ni. Okay, saya ambil contoh macam ni lah. Katalah kita ada satu bola, dan bola ni dicampak lah oleh seseorang lah. Ada seorang ni, dia pergi campak bola ni. Dia campak bola ni dalam direction itu. So bola ni pun akan terbang lah daripada sini sampailah sini. Contohnya. Okay. So, daya asal ni, daya yang exerted daripada tangan ni, daya ni, F ni, yang menggerakkan bola ni. Okay. So di dalam pergerakan bola ni daripada poin yang pertama sini sampai poin yang kedua ni, dia akan always subjected to different forces. Nombor satu, dia ada gravitational forces, G. Kemudian dia ada rintangan angin, katalah FA contohnya, rintangan angin. Kemudian okay, mainly yang ni lah daya dia, okay, rintangan angin. Tapi dia masih lagi bergerak ke depan. Dan pergerakan ini juga mengandungi ini. Pada tiap motion ni dia ada velocity dia sendiri, V1. Kat sini dia ada V2. Okay. Dan dekat sini juga dia ada position dia. Position dia sini ialah X1, Y1. Sampai dekat sini position dia bila dibandingkan dengan origin dia mesti X2, kemudian Y2. Okay. Dan time pun berbeza. Dekat sini time dia T1. Dekat sini time dia T2. Contohnya kalau dekat sini waktu dia 1 saat, dekat sini 10 saat. Contohnya. Okay, so semua aspek ni mesti wujud bila satu bola dibaling dan bola ni bergerak, okay, oleh daya balingan tu. Apa-apa saja yang bergerak mesti ada daya yang menggerakkan dia. Dan daripada situ mesti ada elemen-elemen ni. Dia ada daya dia, forces dia, dan juga dia ada juga elemen geometric element dia. X1, Y1, X2, Y2, termasuklah juga velocity dia, termasuklah juga time. Okay. So, kalau kita nak buat analysis of the motion of this object, bola ni, kita kenalah perlu tahu daya dia apa, V apa, T apa, Y apa, semua sekali. Tetapi, ada satu cabang di dalam dynamics ni, di mana kita tak perlu consider ini. Kita tidak perlu consider. Bukan dia tidak wujud. Kita hanya tidak perlu consider. Dan cabang ni yang kita panggil kinematics. Di mana kita akan dapat kinematics equation.
dalam kinematics ni, kita tidak perlu consider daya dia, walaupun daya tu wujud untuk membuat analisis. Okey. Tapi kalau kita consider daya untuk buat analisis, sama juga ke result dia? Sama. Okey, bola tu tetap akan bergerak dari point 1 ke point 2. Bila kita analyse guna cara lain yang ada daya ni pun, dia tetap akan dapat tempat yang sama, jawapan yang sama. Cuma cara kita pilih, bila kita pilih cara analisis ni, dia disebabkan faktor-faktor yang tertentu lah. Maknanya maklumat kita cukup ke untuk kita buat analisis tu? Okey, perlu ke kita buat analisis dengan cara ni atau cara ni lagi senang? Itu semua ialah consideration. So cara kita buat analisis tu, method of analysis kita tu ialah tools untuk mencapai matlamat kita, iaitu tahu kedudukan satu dan kedudukan dua. Jadi kita tahu tools ni ada banyak. Apa-apa tools kita pakai pun, asalkan kita mencapai matlamat kita, tak ada masalah. Okey. Dan saya lupa nak daripada mula sebenarnya kita nak sebut sebab apa kita study dynamics ni sebagai mechanical engineers. Sebenarnya kita buat semua ni supaya kita boleh buat prediction. Kita boleh buat prediction dengan tepat. Okey, maknanya kita nak buat accurate prediction. Itu sebenarnya tugas kita sebagai engineers ni, kita nak buat accurate prediction. Okay, accurate prediction that is consistent. That is consistent. Maksudnya apa? Kita nak predict. Okay, contohnya bila kita tahu position pertama ni dekat mana lokasi dia, dekat mana kita tahu maklumat di sini T1, B1 ni kita tahu, kita mesti nak tahu apa akan jadi pada point yang kedua ni. Pada point kedua ni kita nak tahu bola ni akan berada pada position ini, time ini, location ini, velocity ini. Sebab apa kita nak buat prediction? Sebab itulah cara kita nak control mesin-mesin kita bila kita nak design mesin. Contohnya bila kita nak design kereta, kita kena tahu bila kita tekan minyak banyak ni, dia akan gerak laju ini. Dia akan consume minyak banyak ini. Dia akan sentiasa bergerak. Bila kita tekan minyak tu banyak sini, bila kereta tu dipakai dekat Perak pun, dia gerak yang sama. Dia pakai dekat Kelantan pun, dia gerak yang sama. Dia pakai dekat Terengganu pun, dia gerak yang sama. Laju yang sama. Sebab apa? Sebab itu ialah mesin yang bagus. Okay? So dia nak accurate prediction. Dia tahu kalau kita tekan banyak ni, dia akan sampai laju macam ni. Dan dia nak konsisten. Tiap-tiap kali dia tekan pun, dia akan dapat yang sama. Itu ialah tugas engineer untuk membuat accurate prediction that is consistent. Kalau kita design satu mesin ataupun peralatan pun, hari ni hanya satu kali je dia ikut apa yang kita nak. Waktu-waktu lain dia tak ikut. Itu nama dia random. Kita tak nak benda yang random. Random ni bukan alat yang bagus. Bayangkan awak beli kereta, tiap-tiap hari dia punya karakteristik berubah. Hari ni tekan minyak banyak ni, dia jalan 10 km sejam. Esok tekan yang sama, dia jalan 60 km sejam lah. Jadi hari ni nak balik kampung, nak balik Perlis. Tapi rupa-rupanya boleh sampai Perak je, boleh sampai Ipoh je. Lepas tu dia tak boleh jalan. Itu tak konsisten. So no point. Tak ada engineer yang nak buat mesin yang macam tu. So the main point, the reason that we study dynamics, termasuklah statics dan semua benda sekali ni, ialah untuk kita boleh membuat accurate prediction of an engineering system, untuk case ni object, that is consistent. Maksudnya setiap kali kita buat analisis ni, kita akan dapat jawapan yang sama. Okay? Dan cara dia ialah dengan kita memahami behavior particle tu. Kita nak buat accurate prediction that is consistent, and the way we achieve this is to understanding the behavior, the physical behavior, behavior secara physical, the physical behavior of an object. Macam mana kita nak faham behavior sesuatu objek itu dengan menggunakan use physics, ilmu physics. Okay, so kita nak
tujuan kita buat semua ni ialah supaya kita boleh at the end to accurately predict a motion of a particle, motion of an object consistently. And we do that by understanding the behavior of that object using physics. Okay, using laws of physics. Menggunakan laws of physics. Okay, so laws of physics ni pula kita express menggunakan mathematics lah. Okay, menggunakan equation, calculus, macam kita buat semalam, differentiation, integration dan sebagainya. So sekarang ni, keep in mind, kita akan buat banyak equation, kita akan buat banyak integration, differentiation, tapi kita mostly akan guna equation, dan equation ni sebenarnya ialah satu language. Ini ialah, mathematics ni ialah satu language. Language yang kita guna untuk express physical world. Language yang kita guna untuk express physical behavior of an object. Sebab apa? Ini adalah language yang paling efficient. Okay, mathematics ni, equation kita, calculus kita dan sebagainya, ialah satu language yang paling efficient untuk describe motion of an object, untuk describe physical world. Boleh tak kita guna bahasa Melayu untuk express physical world? Boleh, tapi tak susah lah, tak efficient. Bahasa ni efficient untuk express keperluan budaya tu. So dalam satu budaya, bila kita express keperluan budaya tu, kita akan ada perkataan-perkataan yang hanya tertakluk kepada keperluan budaya tu lah. Contohnya ada perkataan-perkataan lain yang kita pasal pinjam. Contohnya macam dalam bahasa Melayu, komputer. Dalam bahasa Melayu pun komputer, tapi itu adalah kata pinjam daripada bahasa Inggeris. Sebab apa? Dulu kita tak... budaya di Nusantara ni, budaya menggunakan bahasa Melayu ni bukan orang yang mencipta komputer. Komputer tu datang daripada negara barat. Contohnya lah. So daripada bila kita adopt teknologi itu negara kita pinjam juga dia punya perkataan. Sebab itu adalah cara yang paling efisien untuk express apa itu komputer. Jadi sama juga dalam benda lain. Cara yang paling efisien untuk kita express physical laws yang govern the physical reality kita ni ialah menggunakan matematik. Itu equation dan calculus and then math lah, dan simbol dan sebagainya. Okay, so itu yang kita buat. Okay, so basically the point is, bila kita tahu apa yang berlaku di tempat nombor 1, kita nak tahu secara konsisten dekat mana dia akan land pada point yang 2 ni. Okay, so kalau boleh faham, ada soalan tak setakat ni? Boleh? Kalau boleh faham, bagi thumbs up sikit. Okay. So berbalik kepada apa yang saya cakap tadi, kinematics ni, okay, kinematics ni kita akan deal dengan geometric aspects. Kinematics ni kita don't consider forces in our analysis. We only consider the geometric aspects. Okay, contohnya position x, y. Nombor 2 kita punya velocity v. Nombor 3 kita punya acceleration a, dan juga gravitational acceleration itu g. So 3 ni yang kita akan consider, dan juga last kali time lah, time t. Okay, dengan menggunakan empat ini kita akan membuat analisis tanpa kita perlu buat analyze forces. Okay, inilah yang kita panggil kinematics. Right. So kinematics ni kita study the position, acceleration and speed ataupun velocity of an object
Okey, kita juga tidak ambil kira mass of the object. We do not take into consideration the mass of the object. Okay, so it is applied to study the movement of celestial bodies. Ini tak apalah. Okay, itu kita akan tengok nanti. Okay, tapi sebelum semua ni kita start, kita nak kena define dulu apa itu particle. So saya akan guna nama particle ni banyak kali. Okay, sebab apa? Particle ni is a very specific definition with kita gunakan for very specific reason. Iaitu, okay, nombor satu, particle ni definition ialah something that has a mass but negligible size and shape. Maknanya dia ada jisim, mass, tapi kita ignore size and shape dia. Alright? So the object has a dimension that does not pose any effects in the analysis of the motion. Okay, apa signifikan dia? Okay, sekali lagi bila kita sebut dekat sini, bila kita sebut particle, dia ada mass. Tapi no shape. Dan juga no size. Okay. Sekejap Okay, negligible tu maknanya bukan no shape atau size, tapi kita ignore lah. Kita ignore, okay. Kita assume. Ni kita punya assumption. Okay. Nombor satu, kita kena faham bahawa assumption ini tidak realistik. For some cases. Sebab apa? Okay, awak pernah tengok tak satu eksperimen dekat YouTube ada banyak? Dia letak dekat sini satu bola bowling. Jadi bola bowling macam tu. Dan sebelah ni dia letak satu feather. Okay. Dan dia letakkan objek ni di dalam satu vacuum chamber dan dijatuhkan. Okay, sampailah ke tanah. Di sinilah. Okay. Sebelum diletakkan di dalam vacuum chamber tu, maknanya dekat sekeliling ni akan ada udara. Dekat sekeliling ni akan ada air. Ni air lah, atmospheric air. Ini semua ialah air. So, kalau kita lepaskan kedua-dua objek ni sekaligus, kalau kita lepaskan kedua-dua objek ni sekaligus, objek ni akan jatuh ke bawah. Dan kita tahu, walaupun kita tak buat eksperimen ni, dengan experience ni kita dah tahu, bola bowling ni akan jatuh terus ke bawah, gerbak kat sini. Yang ni pula dia akan melayang-layang. Melayang macam ni, perlahan je dia akan jatuh ke bawah. Barulah sampai bawah. Okay. So, benda ni berlaku bukan disebabkan oleh mass dia, tapi disebabkan oleh shape dia. Okay. Benda ni tidak berlaku disebabkan oleh mass dia, tapi disebabkan oleh dia punya bentuk dia. Sebab apa? Bentuk bulan ni lebih efisien dalam mengatasi rintangan angin, air resistance. Tapi bentuk feather ni, dia lebih mempunyai air resistance, effects of air resistance lagi tinggi. Maksudnya dia akan melayang-layang dulu. Sebab apa? Angin tu menolak dia ke atas balik. Kita panggil ni dia punya lift forces dia lah. Dia ada drag, dia ada resistance, drag and lift dia. Okay? Dia punya drag forces dia. So, kalau kotak ni diletakkan dalam satu vacuum chamber, dia ada satu lagi eksperimen di mana dia letakkan kotak ni dalam vacuum chamber. Dia letakkan kotak ni dalam satu vacuum chamber. Besarlah vacuum chamber tu macam ni. Okay, so dalam ni vacuum. So no air. No air. Soal sikit lah. Okay. No air. Vacuum. Dan dilepaskan kedua-dua objek ni, akan jatuh ke lantai dalam rate yang sama, masa yang sama.
Sebab apa? Dia jatuh dengan acceleration dia G, gravity G sama dengan 9.81 meter per second square. Dia akan jatuh pada dia. Dia akan sampai ke lantai dalam masa yang sama. Bila tidak ada angin. Bila dalam tidak ada udara, bukan angin, udara. Maksudnya tidak ada lagi rintangan angin. No more air resistance. Okey, maksudnya dekat sini, motion of a body is always going to be affected by shape and size. Maksudnya assumption ni sebenarnya sangatlah tidak bagus. Tetapi, dia tidak bagus untuk objek-objek macam ni yang sangat berbeza. Bola bowling dibandingkan dengan feather. Untuk certain objek, assumption ni memberikan satu result yang hampir sama dengan kalau kita assume no shape or no size. Contohnya kalau kita bandingkan sini bola bowling dan juga bola sepak. So mungkin bila kita compare bola bowling dengan bola sepak, walaupun dia punya mass dia lain, bola bowling lagi berat daripada bola sepak, tapi sebab bentuk dia bulat, most probably result dia akan jadi hampir sama. Okay. Jadi assumption kita ni, kita buat assumption ni untuk simplify analysis. Tanpa kita buat assumption no shape and no size ni, analisis kita akan jadi sangat-sangat kompleks. Okey, dan kita tak boleh menggunakan equation yang kita buat dalam kita punya reporting. Sebab apa? Sebab sebenarnya daripada observation kita tahu bahawa shape and size play a very important role in determining the motion of an object. Tapi engineer dan juga saintis akan pakai banyak assumption untuk simplify analisis dia, as long as the assumption is used for objects that can be assumed to have no shape and no size. Reasonable. Kalau assumption ni reasonable, kita boleh tahu at least apa general behavior dia. Okay. So dalam subjek dynamics kita ni, 14 weeks ni, kita akan assume everything as a particle, di mana dia hanya ada mass ataupun jisim, unit dia kilogram, tanpa ada shape dan juga size. Kita ignore shape dengan size dia. Kita assume there's no shape, bukan assume there's no shape, tapi kita assume that shape and size do not affect the motion of a particle. Maksudnya dia tak memberi kesan pada rintangan angin dan sebagainya. Okay? So maknanya, kalau soalan tu bercakap tentang kereta ke, dia bercakap tentang truck ke, okay? Dia cakap tentang lori ke, semua ni kita, walaupun in reality kita tahu size dia berbeza, shape dia berbeza, so air resistance dia berbeza, motion dia berbeza, tapi for the sake of simplification of our analysis, we will assume all this to be a particle that has mass, but we assume that shape and size do not matter. Okay, boleh faham tak konsep partikel? Kalau faham, tolong bagi thumbs up. Nilai lain? Faham tak? Okay. So, itulah konsep partikel. Alright? Okay. So, sekali lagi konsep partikel ni akan kita guna pakai untuk sepanjang-panjang semester ni lah. Okay. Bila kita dah tahu konsep partikel ni, first kali, kita akan bercakap tentang motion yang paling simple sekali, iaitu linear motion. Linear motion ataupun rectilinear kinematics. Okay? Rectilinear ni maksud dia straight line. So kita akan mulakan dengan motion yang paling simple, iaitu straight line. Okay? Macam tu je lah motion dia, straight line. Okay.
So, saya akan tunjukkan definition yang berkaitan dengan straight line. Okay, nombor satu, kita akan start dengan position. Okay. So, kita akan ada origin. O dekat sini. Kemudian kita ada Screen. Sir, Hmm. sir, Apa ni? saya tadi tertekan share saya punya jadual sebab saya tadi tengah nak tengok jadual saya. Maaf sir, boleh saya tolong share balik ke? apa jadi? Screen share terpadam. Saya tadi Oh. tertekan share screen saya pula. Maaf Ya, sir. dah berapa lama baru terpadam apa ni? Baru terpadam, Baru je. Oh, okey, okey. baru saja. Maaf ya sir. Okey, okey, tak apa. Kita share balik. Okey, terima kasih bagi tahu. Kalau terjadi lagi, bagi tahu cepat. Janganlah saya dah cakap 1 jam baru bagi tahu. Thank you, thank you. Okey, saya sambung sekali lagi. Ya, kenapa highlight ni tak ada kan? Ya, Okay. Alright. Sekali lagi, kita akan define apa itu position. Okay? Dalam gambar ni, position kita kan ada origin kita, O. Origin ni mesti ada. Dan juga kita akan ada direction positif dia, itu S. Nampak line ni tulis S ni. So, S ni ialah dia punya positive direction. Okay? So, magnitude of S ni ialah distance daripada origin. Kalau dekat sini 10, 10 lah, 10 meter contohnya. And position is a vector, has magnitude and direction. Okay. Sekarang ni saya nak bincangkan sikit tentang position ni. Sebab apa? Along the way, kita akan pakai position ni interchangeably. Ada pakai S, kadang pakai X, kadang pakai Y, dan saya terangkan dulu kenapa. Pergi balik kepada kita punya ni tadi. Ini. Okay, kita dah ada position vector tadi. Tadi position vector tadi kita pakai R. R ni biasa mewakili position vector. So, kalau kita tengok dalam gambar tadi, position kita macam ni. Sebab kita tadi kita tengok position yang rectilinear motion, maknanya dia bergerak pada satu direction saja. Ini ialah dia punya paksi dia, dan kita namakan paksi ni paksi S. Okay, dan ini ialah origin dia. Origin dia O. Kemudian kita adalah position, kita katalah ni 1, 2, 3 dan sebagainya. Maknanya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sampai ke 11 lah. Okay. Dan of course sebab di position, dia mesti unit dia M. Ini position. Okay, dalam yang tadi tengok ni, kita pakai X dengan Y. Tapi dalam ni kita pakai S pula. Kenapa kita pakai S? Kenapa kita tak pakai X? Ataupun kenapa kita tak pakai Y? Okay, sebenarnya semua ni sama sahaja. Semua ni mewakili position. Dalam gambar ni, kita pakai X dengan Y sebab kita ada dua koordinat. Partikel kita ni berada dalam koordinat yang two-dimensional. Okay, so dia mesti ada X, dia mesti ada Y. Sebab dia two-dimensional. Kalau dia three-dimensional, dia akan ada X, ada Y dan juga Z. So, bila kita khususkan pergerakan yang hanya satu dimension, rectilinear, linear dan only pada satu direction, kita boleh pakai S. Tapi ada tak waktu yang kita pakai dia sebagai X juga? Ada, pun boleh X. Ada tak waktu kita pakai Y? Ada juga. Kalau motion tu katalah kita baling bola ke langit dan bola tu jatuh balik. Kan motion tu hanya bergerak ke atas sahaja dan kemudian ke bawah. So motion tu ialah one dimensional ke atas. So boleh tak kita pakai Y kat sini? Boleh. Macam tu. Dan arrow ni menunjukkan positive direction dia. Maksudnya kalau partikel ni bergerak daripada sini ke sini, maknanya motion ni akan jadi negatif. Itu maksud dia dengan direction ni. So, awak kena faham bahawa position ni, sebabkan kita hanya bercakap tentang one dimension, kita pakai S. Dalam slide tu pakai S.
Tapi sebenarnya kita boleh juga pakai X ataupun Y juga. So, ketiga-tiga ni benda yang sama. Ketiga-tiga ni mewakili position. Okay? So, boleh faham tak? Kalau boleh faham, bagi thumbs up. Ingat S ataupun X ataupun Y, semua tu kita pakai interchangeably mengikut keadaan. Maknanya bila dia rectilinear motion, maknanya bergerak secara linear, pada satu dimension saja kita boleh pakai S. Tapi kalau dia two dimension, kita pakai X dengan Y. Okay, standard dia macam tu lah. Standard dia macam tu. Ada tak one dimension saja tapi dia bergerak pada pasti X, kita pakai X pun boleh. Masih lagi mengikut standard rotation. Kalau dia bergerak atas bawah saja, linear, dan hanya pada satu dimension, boleh pakai Y juga. S pun boleh pakai juga. So, benda tu applicable. Yang penting kita faham S, X dan juga Y ialah position. Okay? So, bila dalam slide tadi dia kata, okay, so untuk rectilinear motion ni, kita pakailah notation standard dia iaitu S. Okay, S. Okay. Dan bila pakai dalam tadi, O ni adalah origin. Ingat, O ialah origin. So, bila kita start apa masalah, kita akan lukis free body diagram dia. Dan bila kita lukis, kita mesti lukis origin mula-mula sekali. Okay. So, katalah objek tu berada di sini. Objek tu berada, Setelah objek tu berada di sini. Sini. Maknanya, daripada position vektor tu ke sini, okay, maknanya objek tu berada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 lah, 7 0, 1, 2, 7. Maknanya objek ni S berada pada 7 meter, unit meter. Dan ini position 1 lah. So S1 berada pada meter, 7 meter. Okay. Tapi tadi kata vektor, kenapa tak tulis macam ni? Boleh. Tulis macam ni. Maknanya dia akan pada 7 I. Ini sama saja. Maknanya cara tulis betul dia macam ni. Kita tulis macam ni. Ini kita padam. Cara tulis yang paling betul dia lah macam ni. Betul lah. Okay. R. Macam tadi kita pakai R. R sebenarnya ialah position vektor. Sama dengan S1 I. Dan S1 dekat sini ialah 7 I. Jadi S1 sama dengan 7 meter. Ini cara yang paling betul kita tulis lah. Okay, sebab apa? Antara origin dia ke sini sebenarnya ada satu vektor dan vektor itulah position vektor iaitu R. Tapi dalam ni dalam R ni akan ada komponen dia iaitu S. Dan komponen ini mempunyai nilai 7 meter. So S1 sama dengan 7. Ini cara yang paling betul untuk kita tulis lah. Okay. So position ialah vektor. Tapi bila dia linear macam ni, dia hanya ada satu direction iaitu Ayat. Ayat. Ayat tau. Hai. Hai, ambil ayat ni. tidak kan? Okey, dengar tak saya cakap tadi apa? Tu mic terbuka tu. Tak, saya ada orang mute punya mic. Sampai mana tadi? Tadi dia dengar semua saya cakap boleh dengar Oh ya, ya. Okey. Sekali lagi Sekali lagi R ni ialah position vector. R. Maknanya kita akan ada satu vektor dekat sini. Satu vektor yang mewakili position dia. Dan position dia ialah ini vektor R1 dan ini R1
Dan position daripada meter 7, so komponen S1 dia lah 7. So kita tulis macam ni, S1 sama dengan 7 meter. Okay. So itu maksud dia. Position vektor ni sentiasa, position adalah sentiasa vektor. Cuma dalam linear motion ni, kita tulis macam ni pun kita dah faham. Kalau kita tulis negatif, maknanya dia akan pergi ke kiri. Benda yang sama juga. Okay. Kalau faham konsep ni, bagi thumbs up sikit. Saya terangkan konsep ni dengan detail sebab kita akan pakai konsep ni banyak kali throughout the semester. Okay. Saya akan terangkan sikit lah apa itu berkenaan dengan result daripada semester-semester lepas, experience saya lah. Okay. Subjek ni basically, kalau awak ikut, saya akan explain dengan detail lah macam mana saya explain hari ni. Mungkin setiap semester saya akan tambahkan detail tu. Contohnya semester ni kita mulakan dulu dengan konsep-konsep asas yang awak dah belajar, mungkin awak dah, tapi mungkin awak dah lupa, kalau awak nak ingat sebagai refresher, macam konsep vektor sebagainya, sebab saya nampak trend dia ialah student yang tidak faham konsep-konsep ni yang basically akan fail subjek ni lah. Okay. Tapi dalam masa yang sama, ada student yang akan dapat A. Okay. Dua-dua tu ada. Tengah-tengah paling ramai lah, tapi akan ada dapat A. Kalau ikut steps yang kita akan buat tu, insyaAllah dapat A. Tapi ada biasanya 10% yang akan fail lah. Ini normal subjek ni, 10% mungkin akan fail. Jadi 10% ni bila kita tengok result dia memang selayaknya fail, dan memang tak ada fail tu disebabkan asas-asas ni tak ada langsung, menyebabkan tak boleh jawab langsung semua soalan tu. So itu ialah sebab saya tunjukkan semua konsep-konsep ni dengan detail dulu supaya dia terpakai. Supaya awak faham, sebab dia akan terpakai for the entire semester dalam semua konsep yang kita buat. Okay. So kalau awak rasa awak tak faham konsep-konsep ni, tolong tengok balik, sebab ni kita dah record ada video, tengok balik supaya boleh repeat banyak kali. Sebab awak tak master konsep ni sekarang, benda tu akan jadi confusing lah. Without a proper foundation, without a strong foundation, yang lain tu akan jadi susah nak buat. Dan subjek ni panjang lah, kita ada banyak topik, banyak konten. So kalau awak tak nak ketinggalan, seboleh-bolehnya awak nak progress dengan lecture ni berterusan. Okay. So kita mula tadi dengan position. Okay. Kemudian kita ada displacement. Displacement ni ialah change in position. Okay. Change in position ni diberi oleh equation ni. Delta S sama dengan S selepas tolak S sebelum. Ingat ya, bila kita bercakap tentang displacement, change of position, kita bercakap tentang, kita pakai simbol delta. Delta ni menunjukkan perubahan. So delta S mesti selepas tolak sebelum. Okay. Mesti final tu selepas tolak initial. Initial tu sebelum. Itulah notation standard untuk cari displacement. Ini displacement. Okay. Inilah cara yang standard untuk kita tulis. So, setelah dalam gambar ni, ini adalah position asal. Kemudian dia bergerak ke sini, position akhir dia, position 2. So, position asal ni ialah S1 sama dengan 7 meter. Kemudian S2 sama dengan 7, 8, 9, 10, 11. 11 meter. So, displacement dia ialah S2 tolak S1 sama dengan 11 tolak 7 sama dengan 4 meter. 4 meter ni ialah mewakili positif 4 meter. Maksudnya partikel ni bergerak positif direction 4 meter. Okay? Boleh faham tak? Boleh faham? Ya. Okay, itu ialah displacement. Displacement delta ni ni segitiga ni kita panggil delta. Delta ni menunjukkan perubahan. Perubahan S.
Perubahan S ialah S2 tolak S1. Ataupun perubahan S ialah S selepas tolak S sebelum. S final tolak S initial. Position final tolak position initial. Okay. So, kalau partikel tu pula, contohnya ini position pertama dia sama, kemudian dia bergerak ke kiri sampai ke sini. So, sini S2. So, sama juga. Delta S sama dengan S2 tolak S1 sama dengan S2 ialah 1 meter, S1 ialah 7 meter. So, kita akan dapat negatif 6 meter. Hanya displacement ni, displacement delta S ni ialah sebanyak 6 meter ke kiri. Itu sebab ada negatif sign. 6 meter ke kiri pergerakan dia, displacement dia. Okay? So, itulah displacement. Okay. So, kedua konsep ni, okay, sorry, ada satu lagi. Kita ada displacement. Kemudian kita ada satu lagi konsep iaitu distance travel. Okay. Distance travel ni bukan displacement. Okay. Ini kita tulis kat sini lah. So, inilah displacement. Kita highlight dekat sini, displacement. Ini definition displacement. Okay. Kemudian kita ada satu lagi konsep iaitu distance travel. Kita ada lagi satu konsep yang kita panggil distance travel. So, katalah bola ni bergerak daripada sini. Kemudian dia bergerak ke kanan sampailah ke sini. Kemudian dia patah balik sampailah ke sini. Sini ialah dia punya final position dia. Okay. So, dia bergerak ke kanan, kemudian dia bergerak ke kiri. So, dia bergerak dari 7 meter ni sampailah ke 8, 9, 10, 11. 11 meter dekat sini. Ini patah balik sampailah ke 1 meter dekat sini. Okay. Displacement dia sama dengan S2 tolak S1 sama dengan 1 tolak 7 samalah dengan negatif 6 meter. So, displacement ni akan mewakili daripada sini sampai sini ini. Ini ialah displacement delta S. Maknanya ke kiri. Displacement dia ialah 6 meter ke kiri. Okay. Tapi kita ada satu lagi konsep yang kita panggil distance travel. Distance travel. So, distance travel ni tidak sama dengan displacement. Distance travel ni ialah berapa jumlah dia travel tu. Maknanya dia akan travel, distance travel ni, katalah kita panggil lah dia D. Saya pun tak pasti apa term yang patut kita pakai, katalah kita tulis dia D. Distance travel ni ialah satu skala ataupun dia tak ada direction, dia hanya ada value saja. So, dia berjalan daripada 7 ke 11. So, 7, 8, 4 meter. Dan kemudian 11 ke 1. Tambah 10 meter. So, jawapan dia akan distance travel dia adalah 14 meter. Sebab dia akan gerak sebanyak 4 meter ke kanan. 1, 2, 3, 4. Dan kemudian 10 meter ke kiri. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, distance travel dia adalah 14 meter dan nilai dia sentiasa positif. Sebab dia tak ambil kira direction dia. Dia hanya nak tahu berapa banyak total dia dah travel. So, distance travel ni ialah jumlah travel keseluruhan partikel ni tanpa mengambil kira direction dia. Okay. So, boleh faham tak perbezaan antara distance travel ni dan juga delta S ataupun displacement. Boleh faham? Kalau boleh faham, tolong bagi thumbs up.
Okay. So, kalau ada soalan ya, tolong bagi tahu ataupun boleh tulis kat meeting chat ni, kita akan tengok dekat sini lah kalau ada soalan. Okay, jangan tunggu sampai lambat. Kita fahamkan sekarang. Okay, next. Kita akan pergi pula kepada velocity. Okay. So, velocity ni, pada saya kita ada rukun lah dalam dynamics ni ya. Kita ada rukun iaitu yang awak kena ingat lah. Kalau rukun ni awak tak ingat, maknanya ialah rukun tu kalau awak tak ingat tu kira tak sah lah. So, kita pergi kepada, tadi kita ada position. Position ni kita boleh menggunakan S bila dia linear, relatively motion satu direction. Tapi kita juga boleh pakai X dan kita juga boleh pakai Y. Okay, ini kita dah discuss panjang. Sekarang kita pergi kepada velocity. Okay, so position ni unit dia mesti meter M. Velocity ni ialah hal laju. Unit dia ialah meter per second. Okay, jadi definition velocity ni ialah V, simbol dia lah V, sama dengan ds dt. Ini adalah definition yang awak kena ingat. Ds dt ni apa? Ds dt ni adalah, inilah derivative. Okay, ini yang kita panggil derivative. The time derivative of S. Maksudnya, secara bahasa Melayunya, ini ialah secara bahasa Melayunya, tapi tidak tepat betul-betul. Dia tepat definition dia, tapi dia bukan tepat matematik, ialah perubahan waktu, perubahan apa itu position S di atas perubahan masa, time, T. Okay, D ini mewakili perubahan. Tapi perubahan ni perlu dilakukan secara prosedur matematik menggunakan differentiation. So, ini yang kita panggil sebagai derivative. Okay. So, ini adalah definition yang awak kena hafal. Wajib hafal sebab inilah rukun dia. D sama dengan ds dt. Okay. V sama dengan ds dt dan ds dt ni adalah differentiation. Differentiation of S over T. Or differentiation of S by T. Macam itulah. Itu derivative. Derivative ni maknanya kita kena buat proses differentiation tu. Okay. So, ini ialah definition of velocity. Nampak? Unit pun kita tahu. Meter per second. Maknanya perubahan position ni unit dia mesti meter. Mestilah meter dibahagikan dengan masa T. Dan awak faham lah, kita bawa kereta kan, kita bawa kereta 10 km sejam, itulah dia, itulah velocity. Maksudnya 10 kita boleh jalan 10 km dalam 1 jam. Nampak perubahan position 10 km, perubahan masa dia 1 jam. Itu kadar dia akan dapat rate of change of position. So basically inilah rate of change of position. Rate of change of position ni maksudnya kadar perubahan position dengan waktu. Kadar perubahan position. Kadar tu dah menunjukkan dengan waktu lah. Okay. Jadi inilah definition of velocity. Okay. Boleh faham tak? Konsep ni sekali lagi. Konsep ni adalah konsep differentiation. dV over dt tu adalah differentiation. Bukannya delta V over delta T. Bukan perubahan in terms of delta S ataupun delta T. Okay. Disebabkan sekali lagi position ni boleh jadi S atau X ataupun Y, kita boleh definition ni maknanya dx dt pun terpakai juga. Okay, dy dt pun boleh. So, ini benda yang sama. V sama dengan dx dt pun sama juga. V sama dengan dy dt pun sama juga.
Kalau kita two dimensional, V, kita tulislah sini Vx dan sini Vy. Sebab apa? Kita kena bezakan antara V dalam direction X dan V dalam direction Y. Dekat sini dia tak tulis Vx atau Y sebab apa? Sebab kita sedang berbincang tentang one dimensional movement. Kita tahu dah V ni mesti pada paksi S. Okay, tapi ketiga-tiga ni pun terpakai sama saja mengikut situasi yang bersesuaian. Okay? Ketiga-tiga ni boleh pakai. Okay, so itu ialah definition of velocity. Itu baru velocity. Itu yang kita panggil ni lah instantaneous velocity lah. Instantaneous velocity. Okay. So velocity ni ialah vektor. Sebab apa? Velocity ni ada direction. Kalau satu kereta tu bergerak ke depan, dia positif. Kalau dia bergerak ke belakang, dia negatif. Tapi direction tu memainkan peranan. Jadi velocity ni lah satu vektor. Dia ada magnitude dan dia ada direction. Okay. So, dalam gambar, kita tengok ni balik. Okay. Setelah saya mana dia? Ya kan? Okey. Okey, katalah kita ada satu objek. Objek ni bergerak ke sini. Ini linear motion So, kalau objek ni bergerak ke depan ni, katalah inilah velocity dia. So, velocity vektor dia ialah V. Dan dia bergerak dengan laju 10 meter per saat. So, velocity vektor ni ialah 10 meter per saat dalam direction I. Velocity vektor, sorry, ini ada vektor Dan ini ialah dia punya magnitude dia. So, magnitude of velocity ni ialah V sama dengan 10 meter per second. Nampak ni tak ada. Tak ada direction ni. Bila kita tak tulis ni, atas ni maknanya dia bukan vektor, dia scalar. Nilai dalam ni ialah scalar, iaitu V. So, velocity dia ialah 10 meter per second di dalam direction I. Inilah vektor. So, velocity ni sentiasa vektor sebab dia penting, direction tu penting. Cuma 10 bila tulis macam ni, inilah dia punya magnitude of velocity dia. Okay. Kena faham konsep vektor ni mesti ada magnitude dan juga direction. So magnitude ni ialah ini. So magnitude ni ialah V yang tanpa ada tanda. I ni pula ialah unit vektor dia menunjukkan direction dia. Okay. So ini ialah definition of velocity ataupun to be more exact, instantaneous velocity. Tapi every time kita sebut velocity, inilah definition dia. Okay. Tetapi ada dekat sini average velocity, average speed dan sebagainya. Itu pun kena tahu juga. So average velocity ni, okay, ialah a particle moves through a displacement delta S with the time interval delta T. Okay. So average velocity ni menunjukkan, okay, tadi kita dah ada definition of delta S dan delta T. Displacement displacement. Okay, kita ambil gambar ni. Ambil gambar ni. Okay. So kita ambil definition ni juga Inilah average bukan, salah, sorry. Ini acceleration ni. Average velocity. Average velocity. Okay. Sekarang ni, tadi kita tulis sekali lagi. Saya akan repeat benda yang sama ulang-ulang kali buat masa ni supaya awak betul-betul faham.
So V velocity ialah ds over dt. Ini ialah definition of velocity. Dalam ni pula kita ada delta S dengan delta T. Awak kena faham ds ni tidak sama dengan delta S. dt pun tidak sama dengan delta T. Bermaksud ds dt tidak sama dengan delta S bahagi delta T. Okey? Ada yang akan fikir macam ni. ds ni adalah perubahan S. dt ni perubahan T. Kita bagilah delta S dengan delta T. Tak sama. Saya cakap tadi ds dt ni ialah derivatif. Maknanya dia kena buat differentiation. Inilah prosedur matematik. Delta S ni pula ialah ini definition kita tadi ni. Displacement delta S, S2 tolak S1. Bermaksud delta T ialah T2 tolak T1. Okey? Maksudnya kat sini, kalau partikel ni P, ni ialah position yang pertama dia. P dash ni, P apa dia panggil ni, P prime ni ialah position yang kedua kita. Delta S dia akan jadi S1, S2 tolak S1. So samalah P, bukan P2, P prime tolak P1. P prime tolak P1. So tolak P, sorry, dia tak ada satu sini, ada P. Inilah delta S. Okay. So, katalah, sebagai contoh, dia tak tulis dalam contoh ni, sebagai contoh, kalau P ni, katalah ni lah 10 meter, P prime ni pula 8 meter. Maksudnya kat sini, P prime ni 8 meter, tolak 10 meter, delta P dia, ataupun delta S dia, delta S dia ialah negatif 2 meter. Maksudnya dia akan bergerak ke sini, dengan perubahan dia distance 2 meter ke kiri. Okay, negatif 2 meter. Ini adalah delta S. Dan katalah pula, time dia dekat sini, time 1 dia dekat sini ialah 0 second. Time yang kedua sini ialah setelah 10 second. Okay, maksudnya delta T dia ialah T2 tolak T1 sekali lagi selepas tolak sebelum, final tolak initial, sama dengan 10 tolak 0 sama dengan 10 saat. So hasil dia dekat sini, average velocity ialah delta S bahagi delta T samalah dengan negatif 2 bahagi 10 samalah dengan negatif 0.2 meter per second. Okay. So ini ialah average velocity. Sebab apa kita dapat macam ni? Sebab ini adalah definition. By definition, average velocity membawa waktu itu. Membawa definition ini. Okay. Dia ada negatif tu sebab apa? Dia menunjukkan velocity dia secara average akan bergerak ke kiri. Secara puratanya, dia akan bergerak ke kiri sebanyak negatif 0.2 meter per saat. Walaupun in reality, dia akan bergerak ke kanan dulu sebelum dia bergerak ke kiri. Secara puratanya. Purata ni dia akan ambil semua ni. Purata lah. Okay, saya yakin awak tahu apa maksud purata. So, inilah definition of average velocity. Dia akan ambil kira direction utama dia, iaitu ke kiri. Sebab dia ke kiri ni lagi banyak daripada ke kanan. Okay, ada soalan tak sekarang ni? Kalau faham, tolong bagi thumbs up. Kalau tak faham, sila tanya soalan. Tanya dekat meeting chat pun boleh. Okay, tak ada soalan Okay, kemudian seterusnya kita ada average speed. Okay. Average speed ni pula ialah definition yang sangat khusus, iaitu total distance travel by particle versus elapsed time. Okay. Tadi kita ada tengok dekat sini Kita buang ni. Kita buang yang lain ni juga.
Okay, total distance travel bahagi dengan elapsed time. So, ini adalah average speed. So, average speed ni pula, dia akan ambil kira total distance travel. Macam mana total distance travel tu? Yang ni tadi. Distance travel. Ni tadi saya tulis D, okay. Simbol yang dia pakai ni ST. So, kita pakai simbol yang sama lah. Okay. ST ni mewakili total distance travel. Okay, so dalam contoh ni, sekali lagi katalah P ni dekat sini 10 meter. Tapi katalah sampai sini, kat sini ini ialah 12 meter. 12 meter. So dalam contoh ni, total distance travel dia ialah 10 ke 12, 2 meter. Tambah 12 balik ke 8, 4 meter. So total dia adalah 6 meter. Total distance travel dia 6 meter. Tapi time dia tetap sama sebab dia bergerak daripada 1 ke 2 ni 10 saat. So average speed dia ialah total distance travel bahagi delta T. Nilai dia ialah 6 bahagi 10. So dapat 0.6 meter per second. So ini ialah nilai positif sebab apa total distance travel ni tidak ada direction. Dia bukan magnitude, dia scalar. So dapatlah 0.6 meter per second. Okay, so inilah beza antara velocity dan speed. Speed tu ialah scalar. So dia hanya ada value saja. Tapi velocity tu ada direction sebab dia vektor. So dia ada positif negatif dia. Okay, so ini awak kena ingat lah apa definition ni. Definition ni hanya kena ingat apa itu average velocity, apa itu average speed. Tapi kalau awak faham bahawa velocity itu ada direction, awak boleh faham lah. Semua ni tak payah hafal pun dah boleh ingat lah. Okay. Kemudian, kita check dulu. Sikit lagi sikit lagi kita berhenti sebab kita tak ada break tadi. Lagi sikit kita habiskanlah lecture kita ni. Sampai definition ni cukup. Hari ni kita nak discuss definition ni saja. Okay. Setakat ni boleh faham tak? Ada soalan? Kalau tak ada soalan, bagi thumbs up sikit. Okay. Next, kita akan tengok. Tadi kita dah tengok velocity. Okay, sekali lagi kita ada rukun kita tadi. Rukun kita dekat sini, rukun kita. Ni. Kita ada position, kita ada velocity. Kemudian sekarang kita ada rukun ketiga kita, iaitu acceleration. Dan unit adalah meter per second square. Dan acceleration ini, simbol dia adalah A diberi oleh dv dt. Okay, A diberi oleh dv dt. Ini ialah kita punya rukun yang ketiga. Rukun pertama kita ni position tadi, X, Y, Z. S, X, Y. Simbol dia S, X, Y mewakili position. V ialah ds dt. Boleh jadi dx dt, boleh jadi dy dt. Dan A pula acceleration ialah dv dt. Dan semua ni ialah vektor. Okay, walaupun saya tak tulis kat ini, semua ni ialah vektor. Nampak position ni vektor. Bila position ni vektor, velocity pun mesti vektor. Bila velocity ni vektor, acceleration pun mesti vektor. Okay. Dalam slide ni dia tak tulis arrow sebab apa? Dalam slide ni sebenarnya ni patutnya A ni VS semua sepatutnya bold. Ni tak bold kat sini. Tapi ini ialah acceleration. Dan acceleration ni A sama dengan dv dt ni ialah instantaneous acceleration. So bila saya sebut acceleration saja, ini kita kena ingat itu mewakili instantaneous acceleration iaitu dv dt. Okay. So inilah dia ketiga-tiga. V ni apa? V yang kat dv dt ni inilah velocity ni. Okay. So ini perubahan velocity. Kadar ini ialah rate of change. Rate
of change of velocity. Ataupun kadar perubahan velocity, kadar perubahan velocity V dengan masa. Dengan masa. Kadar perubahannya. Berapa kilometer per second yang berubah per second. Macam itulah. Sebab unit dia adalah meter per second square. Okay. So sekali lagi, saya nak remind bahawa D dekat sini bermaksud ini adalah satu derivatif. Derivatif maksudnya apa? Kita perlu menggunakan konsep differentiation. Okay, so dV dt ni tidak sama dengan delta V bahagi delta T. Tak sama Tak sama. Secara matematiknya tak sama. Saya sebut ni sekarang sebab ada yang akan buat macam ni nanti. Dan jawapan salah lah. Okay. So, yang penting dekat sini, apa yang kita buat minggu ni, awak sendiri nilaikan diri awak sama ada awak dah faham atau tak konsep differentiation ni nak dibandingkan dengan ni. Kalau awak tak faham, fahamkan ada banyak resource percuma dekat dalam YouTube dan sebagainya untuk belajar balik. Sebab ini benda yang sepatutnya awak dah belajar dalam sekolah menengah untuk kita faham dan kita gunakan dalam ini nanti. Okay. So, acceleration ni juga vektor bermaksud dia mempunyai arah. Okay. Jadi contohnya kalau kita ada contohnya kita ada katalah kita ada position position kita ialah ini, kita ambil contoh lain lah, contoh yang bukan rektil ini. Kita ada xi tambah yj. Ini vektor position kita. Bermaksud kalau vektor position kita ialah r, kita punya velocity ialah dr over dt. Nampak ya? Simbol sini s sebab s ialah position kita. Tapi kalau position kita r, kita pakailah dr dt. Okay? Maksudnya awak akan differentiate ini. xi tambah yj. Sebab apa? R ni ialah xi tambah yj. Masukkan je ni ke dalam ini, dapatlah ini. Ini kita akan dapat dx dti tambah dy dt j. Dx dt ni apa? Saya dah cakap tadi, dx dt ni ialah sama juga velocity. Tapi velocity dekat mana? Velocity dalam paksi x. So dx dt ni ialah velocity dalam paksi x tambah velocity dalam paksi y j. So ini ialah vektor untuk velocity pula. Okey? So dekat sini pula kita nak cari acceleration. Acceleration ni ialah dv dt. So dv dt ni apa pula? dv dt ni ialah v ni apa? V ni adalah ini. Jadi kita differentiatekan ini, kita akan dapat dx dv dt I tambah dvy dt j. Okey, macam ni. Maknanya dv dt ni apa? dv dt ni lah a. Tapi untuk ni khusus kepada paksi x. So ini adalah a dalam paksi x I tambah a dalam paksi y j. So ini adalah vektor untuk a. Okay, so ini yang kita dapat daripada ketiga-tiga definition ni. Sebab apa saya tulis macam ni? Panjangnya. Memang panjang. Tapi susah ke tak susah? Jangan nak tipu diri sendiri dengan mengatakan ini semua susah. Sebab kalau tengok ikut step ni, sama je. Yang penting ialah tengok step ni satu persatu. Bila awak tengok satu persatu, awak akan nampak apa yang saya maksudkan. Jangan rasa overwhelmed. Sebab bila tengok banyak tulis banyak-banyak ni, awak rasa macam susah. Benda ni mudah saja. Benda yang mudah jangan kita susahkan. Nampak ni? Semua ni datang daripada definition yang sama, iaitu V sama dengan
dx dt. S ni pula boleh jadi S atau X atau Y. So kalau d dt X jadilah dx dt. D dt Y jadilah dy dt. Dx dt ni apa? V sama dengan dx dt. So jadilah V tapi khusus pada paksi X. Ini V khusus pada paksi Y. Benda yang sama juga. A lah dv dt. Ini definition kita. Ni. V pula apa? V pula ni. Ni semua V. So kita tulis yang dalam ni V. Benda yang sama kita tulis. Ini ialah dvx dt, dy dt. Dvx dt ialah A pada paksi khusus pada paksi X. Dvy dt ialah A khusus pada paksi Y. Okay. So saya tunjukkan steps ni macam ni supaya awak faham mana datangnya kesemua ni daripada ketiga-tiga rukun itu ni tadi. So kalau awak faham rukun ni, boleh tulis semua ini. Saya yakin ada antara awak kata, alah susah sangat sebab tengok banyak-banyak ni jadi macam kelang kabut, jadi macam serabut. Okay, saya remind sekali lagi, tidak ada apa yang kompleks sangat dengan apa yang saya tulis kat sini, asalkan awak faham yang kita dah cakap tadi. Dan semua ni hanya boleh dilakukan kalau awak tengok ni step by step, satu per satu. Faham yang ni, faham yang ni, faham yang ni, faham yang ni. Faham yang ni, faham yang ni, faham yang ni, faham yang ni. So awak kena boleh tengok step by step. Kalau ambil step by step, benda ni tidak menjadi masalah. Awak akan tidak faham bila awak tengok semua benda ni sekaligus. Awak pukul rata semua sekali, awak tengok ada banyak sekali, awak terus give up. Tak faham lah, tak naklah buat ni. Okay. Itu yang awak jangan buat. Yang awak buat, tengok step by step. Ambil sikit. Benda ni tak susah nak faham. Kalau dah set awak punya mind daripada sekarang, banyak sangatlah, malah leceh, tak boleh, tak faham. Aku tak boleh buat benda ni. Kalau tak boleh buat benda ni, mungkin mechanical engineering bukan tempat ni, patut awak ada lah. Sebab apa tak nak kena boleh buat, ini syarat dia. Untuk lulus dalam subjek ni dan juga kursus DRM ni. Okay, jangan jadikan kemalasan itu sebagai satu reason untuk tak faham benda ni lah. Sebab kalau awak cuba ni, memang akan faham lah. Dah tak ada cara dah. Kalau cuba ni mesti faham je. Tak ada jalan lain, mesti faham je. Sebab kita dah explain ni detail ni, step by step ni kita dah buat, tunjukkan. Kalau dengar ni tak faham, maknanya tak dengar yang tadi lah. So kita dah bercakap, saya dah bercakap ni 1 jam setengah ni, kita cerita ini je. Apa benda-benda definition ni ya. So bila faham definition ni, insyaAllah yang lain yang akan datang dalam sepanjang kursus ni, sepanjang dynamics ni akan jadi mudah sebab kita dah faham semua konsep-konsep ni. Okay. Ada soalan? Okey, sekali lagi bila kita tengok dekat definisi ni, kita ada juga average acceleration. Average acceleration tu ialah kalau kita tahu velocity at a particle at 2 points within time interval delta t, kita boleh pakai delta v bahagi delta t. Ini akan bawa average velocity. Tapi average velocity ni bukan tak sama dengan instantaneous velocity. Average acceleration ni tidak sama dengan instantaneous acceleration. Okay? Ni tak sama. Alright? Dan kalau acceleration tu ada nilai negatif, kita akan panggil term yang kita guna ialah deceleration. Acceleration tu maksudnya dia menjadi lebih laju dengan masa. Bila acceleration tu negatif, maksudnya dia menjadi lebih perlahan dengan masa. Dia ada term yang spesifik iaitu deceleration. Ini hanya bahasa lah, kena tahu. Acceleration tu positif, deceleration tu ialah negative acceleration. Kita panggil deceleration. Nyah pecutan. Ini pecutan dan inilah nyah pecutan. Okay. Okay, so saya rasa okay, last sekali lagi sikit lagi. Kita dah ada definition ni tadi, beberapa banyak definition ni lah. So last sekali dekat sini kita nak tengok satu expression ni kita dapat daripada definition ni. Kita ada V sama dengan ds dt dan A sama dengan dv dt. Ini adalah definition, by definition ni awak kena hafal.
Memang kena ada dah tahu. B ialah DSDT, A ialah DBDT. Ulanglah banyak kali sampai hafal. Sebab ini rukun ni. Tanpa rukun kita gagal lah. Okay, tak sah lah subjek ni kalau rukun pun tak tahu kan. So katalah kita bawa DT ni ke atas, kita bawa V ni ke bawah, kita akan dapat DT sama dengan DS bahagi V. Okay. Yang sebelah ni pun sama juga. DT ni bawa ke atas, A ni bawa ke bawah, kita akan dapat DT sama dengan DV bahagi A. Okay. Dan disebabkan DT sebelah sini pun DT, sebelah sini pun DT, ni benda yang sama lah. Okay. Dan DT ni pula sama dengan DS bahagi V. DT ni sama pula dengan DV bahagi A. Sama dengan ni maksudnya, simbol sama dengan ni maksudnya sebelah kiri ni mesti sama dengan sebelah kanan. Itu sebab nama dia sama dengan. Common sense je, tapi kadang-kadang ada orang lupa. Sama dengan ni maksudnya sebelah kiri mesti sama dengan sebelah kanan. Dia dacing ya. Dacing sebelah kiri ni mesti sama dengan sebelah kanan. Ini konsep dacing macam ni. Ni bukan dacing Barisan Nasional lah. Ni dacing real. Bukan dacing parti politik ya. Maknanya kalau sebelah sini DT, sebelah sini pun mesti DT. Barulah dia balance. Bermaksud, sebelah kiri ni ialah DS bahagi over V sama dengan DV over A. Sebab kedua-duanya DT. Okay, so bila kita bawa A ke atas, kita dapat ADS sama dengan V DV. Dapatlah satu relationship antara A, V dan juga S. Dan equation ni kita boleh guna untuk menyelesaikan masalah-masalah di mana kita ada perlu cari relationship antara A, V dan juga S. Okay. So ini tak payah hafal lah. Ini, daripada ini boleh dapat ini. Kena faham lah. ADS sama VDV. Inilah expression yang ada. Salah satu equation yang kadang-kadang kalau ada kesesuaian ni boleh pakai. Okay. Ada soalan untuk yang ni? Ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, kita hari ini kita tamatkan kita punya